Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, kita dah kembali kepada rancangan bicara muslimah yang saya rasa this is our third week third topic kan, insyaAllah. Dan bersama saya dan tidak asing episod ketiga, yes, okay. Dan bersama saya tidak asing lagi, saya Ustazah Siti Azhara Effendi dan dua rakan seperjuangan saya iaitu Ustazah Latifah Yusof dan Ustazah Azizah Abdul. Assalamualaikum semua. Assalamualaikum warahmatullahi. Ramadan Mubarak. Ramadan Mubarak. Finally dah dekat Ramadan. Ni dah Ramadan yang sebelum ni kita countdown. Hari ni kalau kita record, yang kita record ni is Ramadan yang ke-5 lah kan? So maknanya bila release, InsyaAllah kan. So bila release ni mungkin Ramadan yang ke-7. Okay, fine. Macam gitu insyaAllah. Okay, so macam mana Ramadan semua? Okay? Alhamdulillah, so far so good. Alhamdulillah. Masa berlalu dengan cepat sangat. Yes, terlalu cepat sangat. Tahu je, dah pukul 4. Dah nak kena masak. Dah nak kena masak, dah kena buka. Okay, insyaAllah. Okay, so saya rasa topik pada kali ini is going to be a very topik yang sangat-sangat dekat di hati pada para wanita-wanita sekalian, para ibu-ibu, para mak-mak di luar sana. Okay, topik yang banyak ramai orang memperjuangkan ataupun mengupaskan isu-isu women empowerment, hak-hak wanita, wanita hebat tu macam mana. So topik kita pada kali ini ialah muslimah hebat. So okay, so muslimah hebat. So as kita tahu kan Ustazah, dalam sejarah Islam, banyak kalau kita baca buku-buku sejarah, ramai sekali wanita-wanita yang yang kita ketahui, seperti Sayyidatina Aisyah, seperti Sayyidatina Khadijah yang famous lah. Okay, seperti Sayyidatina Juwairiyah, dan kalau cerita yang interesting seperti Nabi-Nabi yang terdahulu seperti Maryam dan sebagainya. So dekat sini bila kita nak memperkatakan wanita hebat tu, mungkin saya boleh tanya Ustazah, who is your favourite dalam cerita-cerita sejarah Islam tu? Siapa yang Ustazah jadikan dia sebagai guideline ataupun sebagai yang Ustazah inspired Okay, insyaAllah. Okay, saya start. Bismillahirrahmanirrahim. Seperti yang Ustazah Zahra cakap, memang kita tak boleh deny that there are a lot of wanita-wanita hebat mentioned in the Islamic history, and the famous one that you mentioned just now lah, Sayyidatina Aisyah, Sayyidatina Khadijah. But for me, personally, dia boleh tukar tau. Dia macam kadang-kadang hari ni my favourite this one, next week kita tengah melalui this kind of environment, kita tengah melalui this kind of ujian, kita macam boleh tengok dekat pada wanita lain pula. So for now I want to talk about Sayyidatina Maryam radhiyallahu anha. Dia adalah ibu kepada Nabi Isa. First of all, kenapa saya sedang macam berminat kepada Sayyidatina Maryam? First is pasal dia punya family status or family background. Dia come from a very family yang family dia is known as suci, as yang pious, beragama yang Masya Allah. So and family dia adalah family di darjat macam kirakan pangkat yang atas sikit lah. Orang semua hormati dia punya family, macam royalty sikit. And I like to read about her family. So macam growing up selalu kita I look up for this kind of friends ke ataupun siapa-siapa je lah yang kalau dia ada macam family background yang Masya Allah ni kan, saya look up. So that's what I like about one of the things saya suka tentang Sayyidatina Maryam ni lah. Another thing is that about dia punya true devotion to Allah Subhanahu Wa Taala. Despite anything that happened to her, I think most of us dah tahulah kan cerita dia. Saya tak payah cerita pasal dia kan, dia soalan dia siapa favourite kan. Jadi macam most of us know dia punya dia adalah ibu kepada Nabi Isa alaihi salam, and Nabi Isa dilahirkan dengan tiada bapa. So sewaktu tu ramai orang yang fitnahkan this great woman from a great family ni, kenapa dia orang ingatkan dia berzina, orang ingatkan dia buat sesuatu yang dilaknat Allah, tapi kirakan dia difitnah dengan begitu teruk. Namun begitu dia
dia reda. Banyaklah history kita boleh baca dia reda dengan apa yang telah Allah SWT letakkan kepadanya, walaupun dia tak faham, tapi dia reda. And apabila dia dengar bahawasanya that anak yang dilahirkan ini adalah akan menjadi seorang rasul, dia bersyukur dengan Allah, and dia sanggup melalui apa-apa sahaja ujian yang Allah berikan kepada dia. So that shows dia punya true devotion and percayanya dia kepada Allah Subhanahu Wa Taala. So I think especially lah tengah Ramadan mood ni kan, these two things macam plays a very important part lah for me in my life right now. Satu pasal family, lagi satu is about kita punya relationship or kita punya devotion dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Sayyidatina Maryam. Nak lagi ke? Nak lagi satu? Saya masukkan dulu Okay, saya boleh. agree dengan Aziza tentang Sayyidatina Maryam. Memang because of punya devotion pada Allah SWT tu, dia macam reflect pada diri kita dengan bulan Ramadan ni. Bulan Ramadan ni kita nak kena banyak buat reflection, macam mana kita devotion pada Allah SWT. I think topik-topik kita sebelum ni kita dah ajarkan yang bahawa kita nak kena prepare ourselves for Ramadan. Tapi sekarang dah masuk Ramadan, are we prepared? Are we as devoted as Sayyidatina Maryam? Tu yang mungkin kita nak kena reflect balik pada diri kita. Kalau saya pula, saya boleh share tentang wanita favourite saya lah. This is very macam orang kata memang dah tahulah siapa dia. Kalau saya paling ambil yang paling favourite sekali because yang paling popular sekali. Because memang itulah saya look up tu. Okay, that is Sayyidatina Aisyah binti Abu Bakar. Okay, radhiyallahu anha. Sayyidatina Aisyah, kenapa saya look up for her? Because satunya dia Ummul Mukminin, lagi satunya dia adalah salah satu daripada perawi hadis. Nak sini nak menunjukkan bahawa saya memang menitik beratkan tentang ilmu. Saya I think pada topik-topik saya lepas pun saya asyik mempertikaikan ataupun memperbincangkan pasal ilmu. Sayyidatina Aisyah ni dia mempunyai keilmuan yang tinggi. Even kan sampaikan para sahabat rujuk pada Sayyidatina Aisyah. Maknanya kat sini kalau kita sebagai seorang wanita ni, kita tak boleh macam orang-orang dulu selalu kata okey, tinggi mana kita belajar tetap kita masuk dapur. Itu memang dah lapuk lah. Bukan macam mana pun sekarang ni lelaki pun masuk dapur juga, bukan setakat macam masuk dapur buat air tau. Maknanya diorang pun ada chef sekarang dan sebagainya. So sekarang ni walaupun seorang wanita tu dia tinggi macam mana dia pembelajaran dia, tetap kita nak kena continue belajar. Pasal kita kadang tak tahu sekarang orang akan datang pada kita untuk refer kita sebagai rujukan. Macam sekarang ni lah, macam pada saya, okay, walaupun kita ni bertitle ustazah dan sebagainya, tapi saya rasa macam okay, ini khidmat saya kepada masyarakat, inilah khidmat saya kepada keluarga, inilah khidmat saya kepada rakan-rakan. Kerana mereka memerlukan kita punya bantuan untuk mengenai agama. Jadi kita perlu ada ilmu di situ. Sebab tu saya look up Sayyidatina Aisyah ni kerana dia adalah salah satu wanita yang macam berilmuan fasih ataupun berilmu and fasih dalam semua bagi ilmu seperti hadis, fiqh, faraid dan sebagainya. Itu sebab tu saya really lah, pada saya dia macam saya punya role model untuk saya untuk saya capaikan hidup saya, bukan sebagai perawi hadis lah, tapi sebagai macam orang yang kita nak sentiasa menuntut ilmu sebenarnya. Itu dia. Nanti Sayyidatina Aisyah pun dia grow up in that environment. Dia grow up daripada dia kecil, dia berdamping dengan Rasulullah SAW. So betul. macam Masya Allah lah. Dan bapanya Abu Bakar. Masya Allah. Jadi Abu Bakar sahabat Rasulullah SAW, Abu Bakar yang paling melindungi Rasulullah kan. Jadi dia macam environment yang dia ada tu dah macam buatkan dia sebagai muslimah sejati lah, kalau saya boleh namakan kat sini. Sebab tu saya look up untuk Sayyidatina Aisyah. And at the same time Sayyidatina Aisyah ni dia orang yang macam dia orangnya firm. Okay, tapi dia ada kelembutan. Kat sini dia firm dalam bila nak menentukan satu hukum, ataupun bila orang sahabat tanya kepada Rasulullah dan Rasulullah kata refer kepada Sayyidatina Aisyah. So dia tak akan suka-suka hati saja tau yang macam letakkan hukum tu. Dia nak kena refer balik, nak kena rujuk oleh Rasulullah balik, kenapa benda ni terjadi sebagainya. So itu maksudnya kita jangan, kadang orang kata perempuan ni selalu very emotional. Jadi bila satu perkara terjadi je, kita akan start to very emotional, kita akan mengamuk, marah. Macam lately ni kan ada news kan. Jadi tapi Sayyidatina Aisyah dia tak macam gitu tau. Dia walaupun satu benda tu datang padanya, dia akan sabar, dia akan meneliti satu perkara tu, then baru dia macam huraikan masalah tersebut. So kita nak kena jadi macam gitulah kan, wahai wanita. Betul. Okay.
siapa saya boleh dapat Sayyidatina Aisyah ni dia somebody yang dia melalui proses analyze. Maknanya bila satu perkara tu datang kepada dia, dia akan sabar, kemudian dia akan rujuk balik. And ada juga para scholars, ulama-ulama pun kategorikan Sayyidatina Aisyah ni sebagai wanita mempunyai bahan rujukan. Kira apa-apa mereka akan rujuk pada mereka. Mereka akan rujuk pada Sayyidatina Aisyah. Hatta sampai setelah Rasulullah SAW wafat pun mereka sahabat-sahabat still go to Sayyidatina Aisyah untuk rujuk sama ada hadis ni betul, sama ada hukum ni boleh digunakan ke tidak. So maknanya di situ kita lihat peranan wanita muslimah hebat ni. Allah Islam naikkan darjat dia, bukan setakat apa yang kita selalu dengar, oh wanita belajarlah tinggi macam mana pun, macam Ustazah Latifah kata belajar tinggi macam mana pun akhirnya pada di dapur juga. Tapi saya keperluan ke dapur tu pun perlukan ilmu juga. Betul. Satu ilmu juga, betul kan? So maknanya ilmu tu is a constant yang kira menuntut ilmu tu seseorang wanita tu, seseorang muslimah tu nak macam mana pun ilmu tak boleh lari. Ilmu tu perlu dalam setiap individu. Okay, saya nak share lagi satu tentang lagi satu wanita hebat lah pada saya jugalah. Okay, pada yang kalau boleh saya share lagi satu is actually Sayyidatina Nusaibah binti Ka'ab. Saya suka nama Nusaibah ni, tak tahu kenapa. Okay, bakal tak ada anak perempuan. Okay. Nusaibah binti Ka'ab. Okay, dia salah satu pahlawan wanita yang luar biasa pada zaman Rasulullah SAW. Seperti mana yang kita ketahui, ada juga para wanita yang ikut Rasulullah pergi peperangan. Mereka macam basically akan handle logistik ataupun medik dan sebagainya. So kenapa saya look up for Nusaibah ni, ada satu ketika tu pada perang Uhud, if I'm not mistaken, Nusaibah dia nampak Rasulullah, musuh tengah nak attack Rasulullah tau. So during that time, dia dalam macam in a split second dia macam I need to help Rasulullah SAW. So maka dia orang yang menjaga logistik dan juga macam medik ni, dia terus ke hadapan bersama-sama dengan tentera lain datang untuk melindungi Rasulullah SAW. So dia macam mereka buat sebagai benteng untuk melindungi Rasulullah SAW daripada musuh. Jadi pada saya macam Masya Allah, seorang wanita yang macam yang punya kekuatan yang kuat dapat berhadapan dengan musuh. And kita tahu perang Uhud tu banyak kan dia punya musuhnya during that time, tapi Nusaibah salah satu daripada wanita yang ke hadapan untuk melindungi Rasulullah. So dalam konteks ni pada saya, kita nak kena ambil dia punya kekuatan daripada Nusaibah tu untuk dalam diri kita. Kita nak kena ada sifat kuat. So kita tahu kadang, again if I were to say, because I like to mention this lah, women are very emotional. Kadang-kadang bila satu benda terjadi kita boleh take it. So kita akan menangis dan sebagainya. Tak bersalah untuk menangis. Tapi kita kena boost up, kita kena naikkan balik kita punya macam perasaan ataupun kita punya energi ni untuk kita berhadapan kepada apa yang kita tengah hadapi, masalah apa yang kita tengah hadapi. So kita kena ada kekuatan tu. So saya ambil Nusaibah ni sebagai saya inspirasi, kerana Nusaibah kalau dia boleh dalam keadaan peperangan tu dia boleh melindungi Rasulullah, apatah lagi kita sebagai wanita melindungi keluarga kita. Macam itulah pada saya. Masya Allah. Okay, kalau boleh Ustazah ada lagi. Ustazah Azizah nak share dulu? Ustazah Azizah selepas Mariam ada lagi yang Ustazah Azizah boleh kasihkan contoh ataupun as a pedoman kepada wanita-wanita luar? Oh boleh. Tadi saya macam nak tambah lah, bila Ustazah Latifah kan cakapkan wanita can be very emotional kan. It's true, but kita kena look at the positive side tau. Sometimes being emotional ni can be a strength actually. Pasal kita are strong in feelings lah, kita akan membuat sesuatu based on our not based on our feelings, tapi macam itu boleh menjadikan kita punya support ataupun kita punya push untuk membuat sesuatu untuk kehadapan. Because that strong emotions that we have, okay, kalau kita senang berempathy, kita senang all those is actually emotions apa. So emotion is our choice whether we want to make a better out of it ataupun kita choose to macam just merendahkan diri kita with our emotions. So itu saya nak tambah lah. Okay, Ustazah Latifah dah share kan. Saya ada jugalah saya nak share
Saya ada satu anak girl, and anak girl saya ni saya namakan dia Sofia. And kenapa saya namakan dia Sofia is saya suka tahu kalau macam saya suka bila letak nama anak kan, saya suka ambil daripada nama-nama sejarah. So some people call it like macam old school lah, nama macam nama lama-lama kan, macam Safia lah kan. Tapi like this is why I choose because of the history and the stories behind it. And I want and I like the fact that macam bila saya panggil mereka kan, saya akan macam teringatkan of this great woman back in the history. So anyway, saya namakan anak saya ni adalah Safia. Safia dalam history dia ada dua orang tau. Satu adalah Safia binti Huyai, which is isteri kepada Rasulullah SAW. And why I like this Safia 1 because of her beauty and intelligence. This Safia kan dia daripada daripada keluarga orang Yahudi sebenarnya, dan lepas tu baru dia berkahwin dengan Rasulullah SAW lah. So dia pun ada banyak ujiannya. Is one of the ujian is that among the wife of the Prophet, bila dia menjadi Rasulullah punya isteri, tak semua orang suka dia just because dia adalah daripada Yahudi kan. Dia tak semua orang suka dia, tapi dia punya devotion and support to Rasulullah tu sesasul lah saya ni, susah nak keluarkan word puasa katnya. Dia punya devotion to Rasulullah SAW tu pun is Masya Allah. And that's one thing I like about her, is because of her beauty and her intelligence. Despite dia punya surrounding, apa orang kata tentang dia pun dia tak hiraukan. Dia tahu dia ada di saat itu bersama Rasulullah untuk tolong Rasulullah untuk menjalankan dia punya role and responsibility as the wife of the Prophet SAW. That's one thing I like about her. Like dia tak care tau pasal orang nak cakap apa, orang nak cakap dia daripada Yahudi ke, orang nak cakap dia ini ke, dia itu ke, orang nak fitnahkan dia, semua dia tak kisah. Dia boleh macam tutup je telinga dia and just move on with life gitu. Which kalau kita tengok balik dalam masa sekarang, macam banyaklah kan benda-benda gini happen kan. Kita selalu mempertikaikan apa orang fikirkan tentang kita. And kalau orang cakap benda yang kita tak agree je, kita boleh macam kita boleh react to that instead of focusing on something that is better. That's satu Safia lah. Safia nombor 2 pula adalah Safia binti Abdul Muttalib, which is sebenarnya makcik kepada Nabi lah, Nabi Muhammad SAW. So yang Safiah ni pula saya suka dia is because dia punya hardcore, punya brave, keberanian dia. Dia very, macam kalau kita baca tentang this Safiah, dia very hardcore, dia very stern, dia very brave, and dia very firm in anything. Dia boleh ke hadapan. So macam ingat lagi satu part tu, ada satu peperangan ni, saya tak ingat peperangan apa, tapi wanita-wanita semua diletakkan kat satu tempat tau, macam kirakan wanita semua kat situ, tapi dia ke hadapan untuk nak keluar daripada tempat tu is pasal dia nak ke hadapan lah. Kirakan dia nak tengok, dia dengar cerita tentang saudaranya telah dibunuh, so dia nak tengok. So bila orang halang dia mempertahankan diri dia, dia berhak untuk ke hadapan pasal itu adalah saudara dia. So that is the kind of quality ataupun the hardcoreness in woman that I like about this Safia lah. So based on itu, sebab itulah saya namakan anak saya Safia. Moga-moga dia pun menjadi berani. InsyaAllah. So saya rasa macam sebagai seorang wanita, kita perlu tengok apa kualiti yang kita perlu ada. Bukan kita nak kata yang kita nak kena sentiasa lemah lembut. Itu memang mestilah kita nak kena jaga kita punya tata tertib dan sebagainya, kesantunan. Tapi kita perlu ada sifat-sifat yang macam gini tau. Ketakwaan satu, of course. Kita kena ada sifat berani. Because kadang-kadang ada orang ni takut nak berani untuk berhadapan dengan sesuatu masalah. So kita kena ada sifat berani untuk kita meneruskan sesuatu benda. So dia akan motivate kita yang bahawa benda ni kita akan selesaikan. Kalau kadang ada orang dia tak berani, dia tak akan selesaikan satu masalah tu ataupun tak nak selesaikan satu kewajipan. So kita nak kena ada sifat keberanian ni lah. Sebab tu saya look up for all this para sahabat ni. Saya rasa macam mereka ni semua keberanian mereka, devotion mereka, ketakwaan mereka tu adalah something that kita nak kena ikut sebagai macam kita ni role model. Yes. Mungkin saya boleh share lah. Ustazah ada Ustazah favourite Aisyah, Mariam, Safia 2. Okay, saya rasa saya boleh add in sikit. Saya favourite of all among it is Fatimah Al-Fikri, which is she is the first woman to establish a first university in the world, which is dia sampai sehingga sekarang, Masya Allah, Alhamdulillah saya berkesempatan untuk pergi tempatnya.
tempat di mana dia Fatimah Al-Qiri ni build the university, which is the university sekarang ni is known as Al-Qawariyin, ataupun ada yang dinamakan, ada sebuah-sebuah tanda lain-lain. Jadi ada yang Al-Qawariyun, ada yang Al-Qawariyin University, which is situated in Fes, Morocco, which is Masya Allah tau, dia punya tujuan first untuk dia build that sekolah. Mula-mula it start from a school. Sekolah is to actually to eliminate tak boleh membaca, tak boleh menulis. Sebab dalam sejarah ni mereka lihat, according to her, is the most important thing untuk umat manusia is adalah untuk membolehkan membaca. Dan dia mahukan wanita-wanita masa dalam zaman dia tu untuk at least untuk tahu membaca dan menulis, which is pada saya is ilmu itu sangat penting, sehingga kan dia buat establish a school yang sehingga kan sekarang ini sekolah tu dia dijadikan sebagai university, which is ramai orang datang ke sana, berpusu-pusu untuk datang ke sana. And Masya Allah lah contribution dia kepada dalam bidang ilmu ni. Maknanya di sini kita lihat seperti Sayyidina Aisyah, dia sebagai rujukan, sahabat-sahabat rujukkan kepada dia, and then Safiyah dengan ketakwaan. So kita lihat ketakwaan itu dilihat juga dalam mencari ilmu. Maknanya wanita ni ketakwaan pun perlu dalam setiap diri wanita ni. Okay? Alright. Boleh? Yes. Yes. Itulah antara dari zaman-zaman sejarah Islam, wanita-wanita dahulu. Okay. Kalau saya dah masukkan kepada konteks sekarang, which is kita lihat ramai wanita-wanita yang dah bekerja, ramai wanita-wanita, banyak sekali artikel-artikel keluar mengenai hak-hak wanita ataupun women empowerment. Ramai sekarang, alhamdulillah, saya rasa gembira bila kita dapat lihat muslimah-muslimah kita ni bersatu untuk help each other. Bila satu dalam kesusahan, kita help, lagi satu akan datang untuk help each other, untuk tolong, untuk actually boost dia confidence, untuk just tell her, okay, it's okay, apa yang terjadi ni jadikan sebagai pelajaran, and then move forward. Dan sama-sama kita tolong each other untuk move forward. Okay. Jadi soalan yang saya ada ni is dalam konteks sekarang tu, muslimah hebat tu yang macam mana? Be it yang especially yang kepada yang single, yang belum kahwin, dengan also yang dah kahwin, yang bekerja. So muslimah hebat tu dalam konteks sekarang tu dilihat at which line? Okay, saya Saya okay, boleh. Bismillah. Okay, tadi Ustazah Zahra mention single, lepas tu dia mention yang berkahwin kan. So I don't know but the mentality of wanita, sebagai seorang wanita, kalau kita pernah tak dengar, correct me if I'm wrong, kita ada this some of us lah, kita ada this mentality wanita kalau nak jadi hebat dia kena ada suami, jadi dia boleh membawa syurga. So syurga kan di bawah telapak kaki suami. So when this mentality is being made known, macam it keeps the other part of the society pula think macam, what about the people yang tak berkahwin, adakah dia tidak berhak membawa adakah dia tidak berhak untuk pergi syurga. So macam I just want to clarify lah, macam untuk kita mendapatkan keridaan Allah, untuk kita mendapatkan syurga, tak semestinya kita kena ada suami ataupun kita kena berkahwin. That itu adalah satu blessing, saya tak nafikan. Tapi kalau kita nak tengok wanita hebat tu, dia tak kira dia single ke, dia ada suami ke, dia ibu ke, dia anak ke mana-mana tempat yang dia berada tu, dia ada harapan untuk menjadi hebat di mata di pandangan Allah Subhanahu Wa Taala. Okay, and the most quality yang kita nak kena tengok tu, macam kita tengok wanita hebat ni, dia siapa-siapa pun, tapi dia adalah seseorang yang tak akan lose dia punya hopes in Allah Subhanahu Wa Taala. That is for me itu adalah wanita yang hebat. So despite whatever that she is going through, dia despite dia punya ujian, despite dia punya sadness, despite dia punya weak emotion, or despite anything that they go through, dia tidak putus harapan dengan Allah Subhanahu Wa Taala, because dia tahu dia punya paling, apa yang diperlukan di dalam dunia ni adalah Allah Subhanahu Wa Taala, bukan orang lain, bukan benda lain. Walaupun dia ada sesuatu yang dia sayang dekat dunia ni kan, tapi yang paling yang dia paling important lah dekat dalam diri dia, pada dalam kehidupan dia, Allah Subhanahu Wa Taala. So itu bagi saya adalah wanita hebat lah. Dia ada banyak lagi list lah.
Tapi itu bagi saya. Maybe Ustazah Latifah nak cakap kalau dulu. pada saya pula ya, kalau pada saya pula kalau tadi saya kata trust in Allah Subhanahu Wa Taala, I agree. At the same time, apa yang kita buat tu kita perlu niat, bahawa satu benda yang kita buat tu mesti adalah ikhlas, mestilah bersih, mestilah kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi bila kita jangan harapkan macam satu harapan yang bila kita buat sesuatu tu orang akan beri kita kembalikan satu kepada kita tau. Macam kalau kita hadiahkan something, orang tu akan hadiahkan kita juga, tidak. Sebab tu kita kena base pada niat kita. Niat kita tu perlu bahawasanya apa yang kita nak lakukan adalah kerana Allah Subhanahu Wa Taala dan juga untuk keluarga kita, regardless of kita dah berkeluarga ataupun belum. Pasal ibu bapa kita adalah keluarga kita. So niat tu kena ada ikhlas. Niat tu nak kena bersih. Hati kita tu nak sentiasa bersih. Jadi kalau macam kita kata hati kita tu kalau tak bersih, susah kita untuk dapatkan semua benda. Jadi pada saya yang kedua ialah niat perlu ikhlas dan hati kena bersih, insya-Allah. Betul. Bila cakap pasal dan ketiga kalau saya boleh share Okay, I think this one also Zazah boleh add in lah. Yang ketiga ialah wanita tu nak kena berazam. Okay, maknanya kita kena put a goal in our life. So if let's say kalau misalnya kita tak ada goal, kita tak ke mana tau. Macam kalau seperti mana kehidupan kita, perlu ada goal dalam hidup kita. Kita goal dalam kehidupan ialah kita untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi apa selepas itu? Adakah cukup dengan 5 waktu sehari? Perlu berazam. Zazah nak add? Tadi sorry Ustazah Latifah dia macam stuck. Saya tak sure saya yang stuck ke ataupun memang Ustazah Latifah. Okey. Apa ni? Tapi saya dengar wanita yang berazam kan. Saya secara rumusan saya one tambahkan. One of the component tadi saya share ialah okey, dia repeat. Okey, saya rumuskan. Pasal kita punya timing dah ke laut sikit. Okey, saya rumuskan. Okey. Saya rumuskan. Okey, bila cakapkan pasal wanita-wanita hebat kan, kita dah cakap pasal niat yang kita nak kena ada niat yang bersih, yang ikhlas kan. Actually bila fikir balik, wanita hebat ke, kita lelaki hebat ke, kita mak yang hebat ke, bapa yang hebat ke, at the end of the day it's how kita punya quality reflect to others tu is what important. So macam apa kita punya pergaulan kita, akhlak kita, itu yang important. So kalau hati kita pun, as long as hati kita bersih, hati kita ikhlas, so insya-Allah kita akan dapat kita akan dapat darjah yang tinggi di mata Allah Subhanahu Wa Taala, yang kita akan dapat keridhaannya. So all these murni punya qualities is what kita kena be aware lah dengan diri kita. Apa kita ada tak nilai-nilai murni di dalam pendirian kita tu. So kalau kita tak ada, kita kena work towards it to dapatkan that kind of nilai. Itulah yang saya boleh rumuskan. Baiklah, insyaAllah memandangkan masa tinggal sikit saya boleh rumuskan di sini bahawa at the end of the day kualiti wanita muslimah hebat tu at the end of the day adalah mencapai mardatillah, mencapai keredaan Allah, and apa yang dilakukan di atas muka bumi ni dia akan membawa kepada perjalanan untuk kita masuk syurga, insyaAllah. Betul tak Ustazah? InsyaAllah. Okay. So di sini yang kita boleh rumuskan macam Ustazah dah rumuskan tadi. So wanita yang hebat tu dia yang penting ketakwaannya dengan Allah SWT tu penting, and then put your trust in Allah and also put your hopes in Allah SWT. Walau macam mana badai, rintangan, challenges melalui, jangan putus harapan dengan Allah SWT. Hasbunallah wa ni'mal wakil Ustazah. Hasbunallah wa ni'mal wakil. At the same time, jangan lupa baca buku sejarah tentang wanita-wanita hebat pada zaman Rasulullah dan juga zaman sebelumnya sebagai rujukan kita, sebagai role model kita, insya-Allah. If you feel that we need to get inspired, read about them. So insya-Allah that will motivate you to be a better person, a better Muslimah, a better servant of Allah Subhanahu Wa Taala. InsyaAllah. And also to boost your confidence in whatever you do, insyaAllah. Okay, insyaAllah kita dah sampai kepada penghujung rancangan Bicara Musa, which is a very hot topic, insyaAllah. Semoga ia bermanfaat kepada masyarakat di luar sana, dan semoga kita para muslimah dapat mengamalkan dapat membanyakkan amalan kita bila Ramadan, dapat banyakkan membaca Al-Quran, dapat banyaklah berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dengan itu, semoga Ramadan pada kali ini adalah Ramadan yang terbaik daripada Ramadan-Ramadan yang akan datang, insya-Allah. Dengan itu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.